Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk Co-abilities tahap 2 iaitu tingkah laku interpersonal. Kesedaran prestasi kerja. Banyak syarikat memberikan tumpuan kepada pertumbuhan dengan kos terendah untuk mencapai hasil dengan tahap keuntungan yang tinggi. Menetapkan piawai prestasi atau jangkaan. Untuk menyediakan piawai prestasi dan jangkaan, pengurus perlu mematuhi perkara-perkara berikut, iaitu semak huraian tugas jawatan, tentukan keputusan yang dikehendaki bagi sebahagian besar tugas kaki tangan, terangkan prestasi kualiti yang diperlukan seperti komunikasi, perkhidmatan pelanggan, kemahiran interpersonal dan sebagainya. Tentukan bagaimana prestasi tugas akan diukur. Pastikan keputusan dapat dicapai dan realistik. Nyatakan sumber rujukan yang diperlukan. Dan yang terakhir ialah terangkan berapa banyak kerja yang perlu dicapai dalam tempoh yang ditetapkan dengan piawai yang tepat. Gaya format dokumen atau keberkesanan. Kelebihan menetapkan piawai prestasi atau jangkaan. Yang pertama, menetapkan sasaran pencapaian untuk organisasi tidak menjamin peningkatan jumlah untung rugi. Yang kedua, penetapan matlamat yang tertentu akan membantu syarikat dan kaki tangan bekerja untuk mendapatkan hasil yang sama. Yang ketiga, memenuhi sasaran penting akan menjadi inisiatif kepada kejayaan semasa syarikat dan pertumbuhan masa depan. Yang keempat, matlamat mesti dapat diukur supaya anda dapat mencapai suatu analisis kuantitatif terhadap kemajuan anda. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti petunjuk penting kepada kejayaan syarikat akan membantu anda untuk menentukan sasaran prestasi yang tepat. Perkara utama yang dapat dicapai dalam menetapkan piawai prestasi dan jangkaan iaitu pekerja dapat membezakan keputusan yang boleh diterima dengan keputusan yang tidak boleh diterima. Yang kedua, pengurusan mempunyai kriteria tertentu untuk mengukur kualiti produktiviti. Yang ketiga, bantu pekerja memahami kepentingan tugas mereka dan menyenaraikan keutamaannya. Yang keempat, bantu pekerja untuk membezakan di mana penambahbaikan penting dalam prestasi mereka. Yang kelima, bantu pekerja mengukur tindakan mereka dan mengetahui bila hendak meminta bantuan. Yang keenam, sediakan objektif asas untuk berkomunikasi tentang prestasi. Dan yang terakhir sekali, galakkan hubungan yang terbuka dan kepercayaan kepada pekerja. Contoh piawai atau jangkaan yang diharapkan oleh pihak pengurusan sesebuah organisasi iaitu bekerja dengan bijak dan bersedia untuk berubah, capai tahap produktiviti dan ketepatan yang tinggi, tepat sewaktu kedatangan dan persembahan kerja, hadir dan urus tugasan yang diperlukan dan mesyuarat dengan berkesan, cekap dan mahir dalam kerja pentadbiran, penyediaan kertas kerja dan penulisan laporan. Seterusnya ialah lengkapkan latihan atau kursus pembangunan profesional yang berkaitan sewajarnya. Pamerkan keseriusan, kematangan, sikap positif dan yakin diri ketika berurusan dengan orang lain. Berinteraksi secara profesional, bersopan, cekap dan mesra ketika berurusan dengan pelanggan, masyarakat umum dan rakan sekerja. Bekerja dengan bijak dan bersedia untuk berubah. Cara mengukur piawai prestasi atau jangkaan. Ukuran prestasi pada dasarnya berkaitan dengan hasil kerja yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kelainan dalam produk, perkhidmatan dan proses pengeluarannya. Ia membantu untuk memahami, mengurus dan meningkatkan aktiviti organisasi. Unit ukuran ini memberikan pentingnya berkaitan dengan pengukuran dan sentiasa terikat dengan objektif atau pengukuran sasaran. Prestasi dapat diukur melalui 4 cara iaitu pencerapan secara langsung, hasil kerja yang khusus, laporan dan rekod dan yang terakhir ialah
pujian atau komen yang diterima daripada orang lain. Memberikan maklum balas pulangan maklumat tentang hasil, proses atau aktiviti. Ia biasanya digunakan untuk menilai maklum balas atau dapatan ke arah sesuatu yang lebih baik. Maklum balas perlu memenuhi kriteria ini. Berhasrat untuk membantu dan bukan untuk mengawal. Perlu khusus, jujur, ikhlas dan tepat dalam mengemukakan maklumat. Perlu tepat pada masanya dan atau serta-merta. Kerap dan tidak formal serta didokumentkan dengan baik. Tumpukan pada tingkah laku atau prestasi dan bukan orangnya. Borang maklum balas dapat dikesan secara sengaja atau tidak sengaja. Maklum balas perlu membantu pekerja berasa bermotivasi untuk meningkatkan prestasi mereka. Maklum balas biasa disalurkan melalui 4 cara, iaitu komen lisan, pujian atau kritikan, gerak isyarat tanpa lisan dan isyarat atau maklum balas secara senyap, memorandum atau email dan pembetulan kerja bertulis. Bahagian tambahan yang mempengaruhi kejayaan piawai prestasi. Perubahan dan ketangkasan menangani perubahan dan peralihan secara berkesan apabila diperlukan. Kreativiti membangunkan idea inovatif dan kaedah untuk melakukan sesuatu. Kepimpinan menjadi contoh teladan untuk orang lain. Mesyuarat bertanggungjawab untuk menyusun segala-galanya dengan teratur. Mengambil bahagian secara aktif dan membuat susulan terhadap tindakan yang perlu. Penyelesaian masalah berhasil apabila gabungan logik, analisis dan pengetahuan dipertimbangkan. Kualiti kerja terhadap kemajuan prestasi. Pastikan perbincangan berbentuk positif dan tidak formal. Laksanakan temu duga dengan perancangan yang berfokus. Bincangkan contoh terutamanya prestasi yang kukuh. Susun kelemahan mengikut tema. Minta pekerja mengulas perkara-perkara yang berkaitan. Ikuti komen pekerja dengan mencerapnya sendiri. Berikan penekanan terhadap prestasi kerja kaki tangan yang berhubung dengan matlamat peribadi mereka. Dan yang terakhir ialah berikan tumpuan kepada padanan yang tidak sesuai atau latihan yang tidak mampu disediakan sepenuhnya jika beberapa pekerja perlu ditamatkan perkhidmatan. Sekian sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi di tajuk yang akan datang. Sekian, terima kasih.